Hai, Assalamualaikum. Bertemu ya kita pagi ni. Alhamdulillah, hari Jumaat. Semoga kita, orang kata apa, hari ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan ya. Okey. Jadi untuk orang kata apa, hari-hari yang mulia, hari-hari yang baik, kan, penghujung hari, kita nak buat perkongsian lah. Kan kita akan buat perkongsian, tapi sebelum tu Cik Su nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua ya yang doakan, yang hantar makanan, kan semasa Cik Su kata apa, berada di hospital. Jadi alhamdulillah. Itulah kita kata bila kita buat jalingan ya, jalinan. Orang kata apa, hubungan silaturahim. Kadang-kadang daripada pelanggan je pun. Kan. Alhamdulillah. Bila hari ni kita nak cerita, Cik Su nak sentuh bab orang kata apa, kepuasan pelanggan. Dia termasuk dengan apa yang Cik Su berada dekat hospital tau. Maksudnya macam mana? Sebab kadang-kadang ia bermula daripada pelanggan, tetapi bila kita orang kata apa, bila kita ada perkara yang cabaran, kan kita jangan cakap musibah, tak boleh. Kan kita tukar ayat. Macam Cik Su selalu cakap dengan tim, kita kena tukar ayat, tukar kata apa, selalu kita duk cakap mai, kita tukar jadi jom. Kan jadi ada benda yang kita kena bertukar untuk kita dapat mengelakkan penggunaan bahasa-bahasa yang tak boleh ataupun orang dengar tu nampak tak bagus. Okey. Jadi di sini Cik Su nak kita semua bangkit ya, bangkit balik, bangkit untuk berjuang ya. Sebab apa? Sebab kita ni dah tahu benda ni dah berlaku, bukan kita seorang yang alami. Benda ni berlaku kepada seluruh dunia sebenarnya. Jadi janganlah kita anggap benda ni kita saja yang tanggung. Walhal orang lain pun juga tanggung ya. Jadi pagi ni Cik Su berjuang balik, kembali lagi berjuang. Orang kata apa? Bangkit balik. Sebab hari ni Cik Su nak bagi satu contoh kenapa kita perlu bangkit. Kenapa kita perlu bangkit di kala PKP ni. Sebab kita perlu bangkit. Kan? Kata apa, untuk kita sama-sama meraihkan perubahan dalam bisnes kita, dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab bila kita bangkit, kita telah memberi inspirasi kepada ramai orang. Dia tu pun bangkit lah, walaupun dia pun ada masalah sama macam dengan kita. Kan, jadi sebab itu pentingnya untuk kita bangkit, untuk kita sama-sama memberi inspirasi kepada orang lain. Bukan senang. Cik Su tahu bukan senang, tetapi tak susah juga sebenarnya. Betul ke betul? Tak senang tapi tak susah. Tak senang tapi tak susah sebab ia bermula dengan kita punya hati kita, tindakan kita, mindset kita. Kenapa kita nak berubah? Kalau kata kita nak macam tu saja juga, kita tak ada apa perbezaan kita. Jadi kita nak ada perbezaan dengan orang lain, kita kena bertindak. Terus bertindak supaya kita tahu apa yang kita buat, tindakan yang kita buat yang memberi hasil kat kita. Sebab apa? Nawaitu kita nak membantu orang. Kita kena ingat betul-betul. Nawaitu kita nak membantu orang. Jadi sebab tu kita lantaklah. Kita kalau kita buat perkongsian, orang nak tengok ke, tak nak tengok ke, tak apa. Jangan rasa macam salah satu pula, aku tunjuk ke orang, aku nak ni ke orang tak tengok. Jangan. Sebab ini kita dah tak selari dengan kita punya niat kita. Itu yang kita kena perbaiki sebenarnya juga. Kita kena orang kata apa, jangan kita fikir orang tak tengok, aku tak nak buat lah. Kalau orang tengok sikit, aku nak buat cara sikit. Tak boleh. Tak boleh tau. Sebab apa? Sebab semua ini dari diri kita. Jadi ingat, selagi kita ni bergelar manusia, selagi itu masalah akan masuk dalam hidup kita. Ini memang betul. Selagi kita hidup, selagi itulah kita akan ada ya cabaran masuk dalam hidup. Jadi orang yang meninggal saja yang tak ada cabaran dah, tak ada masalah. Selagi kita hidup, selagi itu akan ada masalah. Tapi macam mana kita nak mengatasinya? Macam semalam, Cik Su ada buat perkongsian. Kita ni perlu 5 modal. Jadi Cik Su nak ulang dalam sesi Cik Su punya live. Apa empat yang kita perlu ada tu?
Apa tu? 4 tu. Cuba kalau siapa yang boleh bantu Cik Su. Korang tahu tak apa 5 modal tu? Modal ni korang kena ada. Kalau korang tak ada 5 modal ni agak susah sebenarnya untuk korang grow. 5 modal. Kalau siapa yang tahu tentang 5 modal ni boleh tolong type. Kan kalau tahu. Jadi kalau tak tahu, Cik Su akan beritahu. Kan gitu. Okey, modal pertama adalah modal diri. Modal diri kita dulu. Kita ni kadang-kadang bila kita buat apa-apa, kita fikir semua tak perlu modal. Mana ada, tipu. Mohong. Siapa yang cakap jom niaga dengan aku tak ada modal. Kan. Sebab modal ni ada banyak. Kan memang tak keluar modal duit. Tapi kita kena keluar modal diri. Modal diri kita ni lah. Ni lah modal kita. Tapi tak berbentuk duit. Tak payah nak menyusahkan orang lain. Lah ni kalau korang nak berubah dalam kehidupan, dalam bisnes, kena keluarkan modal diri kita dulu. Perbaiki mindset kita, otak kita, cara pemikiran kita, cara kita berkawan, cara kita bercakap, perbaiki. Ni lah modal diri. Nak berubah tu perlu modal diri kan. Kita tak boleh nak, hang ubah tak panggil hang. Mana boleh suruh orang lain. Nak berubah ni kena guna modal diri kita. Jadi ingat, kita nak bangkit, nak apa, kita kena ingat modal diri. Modal diri kita sangat penting. Cik Su sayang sangat dengan anda semua. Cik Su sayang dengan follower Al-Azad. Jadi sebelum tu tolong like page Al-Azad, Al-Azad Resources. Tolong like dan follow. Dan kami banyak buat perkongsian dekat YouTube channel. Boleh subscribe ya. Subscribe kami punya YouTube channel. Assalamualaikum Cik Su. Semua sihat. Alhamdulillah Kak Jamilah Milah. Seorang usahawan yang sangat luar biasa, bertindak untuk berubah, bertindak untuk bangkit di kala PKP. Biasa offline, sekarang Kak Jamilah dah start untuk online. Ya, start dah lama tetapi sekarang ni start secara konsisten. Bila kita ada orang kata apa, ada circle ya, ada kumpulan yang memang nak membantu. Kak Jamilah boleh orang kata apa, boleh kongsi sikit bagus ke bagus bersama dengan Circle Jerong ni, bersama dengan Cik Su ni macam mana. Minta Kak Jamilah type sikit dan juga tag kawan-kawan ya, tag kawan-kawan supaya kawan-kawan kita yang berniaga ni bangkit bersama macam kita. Supaya kawan-kawan kita ni bangkit dan tak rasa lemau, tak rasa dia berseorangan. Supaya kawan-kawan kita pun rasa macam dia dihargai. Ya, minta tolong tag kawan-kawan anda. Bantu Cik Su. Okey, kalau line Cik Su tak clear ke apa tu, tolong inform, tolong habaq. Tolong type ya, minta tolong ya kawan-kawan. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Khop kun makค่ะคิดถึงที่รับเมืองไทยนี่แต่ว่ารับไม่ได้ได้เห็นคนไทยเข้ามาในไลฟ์นี่ดีใจมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อยากรับนี่ให้ด้านเปิดอันนี้ที่รับเลยเมืองไทยkeadaan perut ni ilap ni kita lahอยากรับไม่ไปย่าเลยเมืองไทยนะขอให้พี่น้องที่เมืองไทยเป็นอยู่บายดีทั้งเพลทุกคนเลยเพราะว่านานเลยเด้แค่2 ปีนี่ไม่ได้พบกันนี่แค่2 ปีแล้วอินชาอัลลอฮ์เนาะมีเวลามีฤๅกีเราได้รับไปพบกันอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้เร่งมากๆก็ได้น้ำตาปีออกคิดถึงอยากรับไม่ไปย่าแต่ว่ารับยังรับไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่เคลียร์ไม่ได้ลบเทนี้กับเพิ่นเทมาเลยกับเพิ่นโควิดมันก็เริ่มขึ้นนั่นเลยว่านั่นเนาะนึกเราก็ยังไม่รู้ที่ว่าเนาะมันที่จบต่อดอยนี่อันโควิดนี่แต่ว่าอย่างน้อยนั้นเราได้เรียนรู้อย่างน้อยยังมี FB ยังมีอะไรไลน์ยังมี Messenger เนาะเราได้พบกันยังมีเขาว่าเทคโนโลยีและที่เราได้ใช้เราได้คุยกันเราได้เห็นหน้ากันข่าวว่าไม่มีนั่นมีปัญหาเหมือนกันแหละเนาะไม่ได้เห็นหน้ากันนี่โอเคขอบคุณมาก terbaik nak macam mana alhamdulillah terima kasih selamat pagi Farhal Ali selamat pagi Kak Tim salam Cik Tim ni rindu live kamu terima kasih 3 hari ya kita tak dapat bersiaran sebab berada di hospital agak susah dengan line ke hospital tak memberi ruang ya alhamdulillah. Jadi hari ni Cik Su nak kongsi balik apa tips yang kita bagi semalam. Assalamualaikum.
คุณซูWaalaikumsalam ขอบคุณมากค่ะที่จอยวันนี้nasi dagang นี่nasi dagang Mak Minah นี่เป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกะติมเหมือนกันกะติมก็เป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นสหายที่ว่าน่ารักมากแล้วก็ซัพพอร์ตและก็ช่วยเหลือเวลาเจสุต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการเพื่อนคุยอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮ์ให้เรามีเพื่อนที่ดีอัลลอฮ์รักเรานะmemang Allah sayang kita. Balik dah, sekali aku pergi kat hang. Mai insya-Allah. Okey. Jadi kita kembali kepada kita punya tips tadi sebelum Cik Su nak masuk tajuk kenapa pentingnya kepuasan pelanggan. Cik Su nak tunjuk kat anda semua kenapa kita kena ada 5 modal ni. Kita mesti ada 5 modal ni. Tolong type ya kawan-kawan. Modal pertama adalah modal diri. Kita ni nak buat apa-apa sekalipun kita perlu modal. Mengarut siapa yang habaq tak ada modal tu menipu. Mai habaq Cik Su. Kalau Cik Su kata, siapa kata hang kata menipu? Betul. Apa-apa modal ni kena ada modal diri. Cik Su tak habaq dah. Modal diri. Kan modal diri. Kalau kita tak modalkan diri kita ni, tak ada. Ni kami tak faham cakap ni. Kan. Okey, Cik Su cuma tadi menghargai macam Kak T, macam Fila. Dia selalu ada selalu bagi semangat bersama dan Cik Su raikan adik-beradik kita yang kat Thailand tu yang join sesi live bersama dengan kita. Alhamdulillah. Cik Su cakap still kita kena bersyukur sebab kita masih ada lagi teknologi yang kita boleh berhubung antara dua negara Thailand dan Malaysia. Bayangkan kalau kita tak ada teknologi, bayangkan kita tak ada WhatsApp, bayangkan kita tak ada line, tak ada internet untuk kita berhubung. Ya Allah, apa nak jadi? Tak nampak tengok muka. Sekarang kita cuma tak boleh bersentuh, tetapi kita masih lagi boleh tengok, boleh bercakap, boleh dengar suara. Alhamdulillah. Apa-apa pun bersyukur. Sebab Cik Su one day Cik Su akan cerita jenis Cik Su macam mana Cik Su dari kecil Cik Su berniaga, dari kecil dah umur 7 tahun dah Cik Su dah kena berniaga. Pergi ke bas, macam mana you all tengok kadang-kadang you all pergi Thailand, pergi Indonesia, Cik Su dah lalui dah masa Cik Su umur 7 tahun, macam tu. Cik Su pergi ke bas-bas tau, nak beli dah sotong. Cik Su pernah lalui dah fasa tu. Tapi kita gembira tau waktu tu. Kita rasa best bila orang beli. Lepas tu kita jual RM5, orang kadang-kadang bagi tu RM10, orang sedekah kat kita. Masa tu bayangkan umur 80-an. Masa tu umur pula tahun 80-an. Best ke best. Itulah kita kata Cik Su bangga. Dalam menu jutawan kita ada tahu fasa tu yang kita kena tulis apa kekayaan yang kita ada. Cik Su ada kekayaan pengalaman yang bukan semua orang ada. Kita ada kekayaan pengalaman. Pengalaman tu ada duit banyak mana pun tak boleh beli you all. Hampa ada duit banyak mana pun hampa tak boleh beli. Pengalaman kita pergi ke laut. Macam Kak Tim kata dia pun pernah dulu. Pengalaman kita pergi ke laut tu bukan semua orang ada Kak Tim kan. Bukan semua orang ada feeling tu, perasaan macam mana. Kita menyelami, kita tahu betul-betul seorang nelayan ni macam mana dia rasa. Cik Su pernah jual tepi jalan. Kita tahu. Kakak dulu awal-awal malu. Sekejap lagi kawan-kawan aku nampak aku duduk jual tepi jalan ni. Kan kawan-kawan kita hebat-hebat, bagus-bagus itu. Tapi kita ni jual tepi jalan. Cik Su pernah jual dekat pasar malam. Cik Su masa duduk kat KL dulu, Cik Su duduk kat Puchong. Cik Su jual dekat pasar pagi. Cik Su jual kat tepi kita punya kondo. Cik Su jual macam-macam. Tu Cik Su kata kalau nak cerita pasal jual, Cik Su pernah buat karipap jual. Rupa karipap tak serupa karipap. You all nak cerita jual juga. Orang tegak, pelanggan tegak ni. Nanti kita dah sambung. Siapa kepuasan pelanggan ni? Pelanggan tegak. Ni rupa karipap ke apa ni? Jual jugalah tadi nak bercampur tang mana kan? Dia macam herot-pekot kan kita baru belajar buat karipap. Dengan suami kata tapi rasa dia memang sedap. Tak menipu, betul sedap. Malam belajar siang buat. Malam belajar siang buat. Suami cakap kami pergi belajar dengan mak saudara kami dekat Sungai Buaya. Kami pergi belajar dekat mak menakan suami. Pergi belajar dekat Sungai Buaya. Pukul 4 pagi buat. Lepas tu balik belajar, balik terus buat. Balik tu terus buat. Belajar sampai 4 pagi tu bangun buat. Jadi nampak bila kita terdesak. Cik Su cakap bila terdesak. Sebab kami masa tu start niaga tu. Tahun bila yang masa minyak naik tu. Minyak naik 7 kupang tu. Cik Su duduk dekat Puchong. Cik Su bekerja dekat Wangsa Maju. Dekat dengan Selangor Pewter. Suami pula kerja dekat PJ. Bayangkan kami punya tol hari-hari dengan minyak kereta. Memang gila kot. Cik Su duduk masa tu. Memang pagi-pagi suami kan hantar Cik Su kat stesen LRT. Cik Su kena naik LRT. Lepas tu ambil feeder bus. Naik feeder bus pula kat Wangsa Maju untuk pergi ke office.
Okey, untuk kos perjalanan kami sahaja memang sangat tinggi. Minyak Jadi seminggu RM75. minyak seminggu RM75 kan bang? Minyak saja belum lagi tol lah. Kami nak balik daripada suami duk PJ kerja kat PJ, suami bawa kereta. Cik Su dia akan drop dekat apa nama bang? Amcot Mall kan? Ya. Amcot Mall lah. Suami akan drop Cik Su dekat Amcot Mall. Cik Su naik train daripada situ dan dia terus pergi kerja. Memang susunan hidup kami masa duduk kat KL tu, ya Allah. Sebab tu Cik Su kata kaya dengan pengalaman. Bila orang cerita pasal jam, kita dah lalui jam. Kita tahu, kita faham feeling orang lalui jam. Bila orang cerita bab apa kena berdiri lama dalam train lah. Cik Su mengandung-mengandung lagi nak berdiri dalam train. Kadang-kadang orang tak bagi duduk. Semua. Kita dapat belajar perangai manusia. Lepas tu Cik Su kata apa? Kos tinggi duduk kat bandaraya. Macam orang kampung cakap, orang bandar cakap orang kampung, best lah duduk kampung, tak banyak kos. Kami duduk KL ni banyak kos. Nak menipu Cik Su tak boleh. Cik Su pernah duduk kat bandar dan sekarang Cik Su pun duduk kampung. Jadi sebenarnya kita ni kena urus kewangan kita dengan betul. Bukan masalah kita duduk kat bandar ke duduk kat kampung. Duduk kat mana-mana pun tetap kena pakai duit. Duduk kat mana pun tetap kena pakai duit. Jadi Cik Su 10 tahun. 10 tahun lah duduk dekat luar. Jadi lepas daripada SPM, Cik Su belajar dan kerja beli rumah dekat sana. Dan Alhamdulillah, Cik Su belajar kehidupan di bandar macam mana. Jadi kita ni kadang-kadang tak ada masa berjumpa dengan jiran-jiran kita. Pergi kerja subuh nak kerja nanti jam. Nanti sangkut jam, nak pergi kerja tak dan. Jadi kita balik pun malam. Tak nampak, tak berdunia. Tetapi bila Cik Su sebab kerja Cik Su dengan suami, Alhamdulillah kami sama. Sabtu Ahad kami cuti. Jadi waktu yang kenaikan harga minyak tu, waktu tu memang kami kena ambil keputusan berniaga. Cik Tim pun dah J3, dah kutip buah jambu dan sawa. Ciku jual dalam kampung. Betul Kak Tim, itu adalah kaya pengalaman yang orang tak boleh nak beli, orang tak boleh curi daripada kita. Kan kalau kita kadang-kadang kita ada harta banyak, orang boleh tipu kita. Kan mungkin kita sebab kita ni terlalu baik ataupun kita dipercaya ke orang ambil kesempatan. Tetapi ilmu, pengalaman, orang tak boleh curi daripada kita. Sebab semua ni kita simpan kat otak. Sebab tu pasal apa Cik Su kata, kita kena ada ilmu. Ilmu memang kena ada. Sebab ilmu saja yang akan memberi kita nak buat apa. Dengan ada ilmu, kita boleh growkan kita punya bisnes. Dengan ilmu, kita boleh bantu orang lain. Dengan ilmu jugalah membuatkan kita jadi manusia yang memberi manfaat. Kalau dengan ilmu juga, dalam Islam bersuruh kita ada ilmu. Sebab orang tak menganiayakan kita dan kita tak menganiayakan orang. Sebab bila kita ada ilmu yang betul, bukan ilmu yang sesat, ilmu yang betul, kita akan fikir secara elok, secara positif, secara waras. Aku ada ilmu ini, pasal apa aku tak bantu orang ni? Aku ada ilmu ni, pasal apa aku tak guna ilmu ini untuk tegur orang? Sebab contoh, kita pandai sikit bab agama. Kita bantu kawan-kawan kita yang kurang tentang ilmu agama. Sebab tu kita kata ilmu ni, Cik Su tak cakap ilmu dunia saja. Ilmu akhirat pun sama. Kita kena kongsi. Kalau kita tahu ada tip-tip apa-apa yang kawan-kawan kita boleh guna, boleh apply, kita kena bantu. Kita kena buat. Tolong, please je. Please. Jadi, okey. Modal pertama adalah modal diri. Modal nombor 2 apa? Modal nombor 2 adalah ilmu. Tu saya cakap ilmu ni kenapa penting. Kita kena ada modal ilmu. Tak kisahlah anda dapat ilmu tu daripada kawan anda ke, dapat ilmu daripada Google ke, dapat ilmu daripada mana. Tetapi bagi Cik Su kena selari. Kita dapat ilmu daripada kawan-kawan kita, dapat ilmu daripada Google ke, dapat ilmu daripada buku-buku. Tetapi kita kena ada ilmu daripada guru. Sebab dia ada two way tau, komunikasi. Bukan kita tahu, kita rasa sendiri. Ilmu ni kita kena apa? Ilmu ni untuk kita sampaikan kepada orang lain bila kita faham. Tetapi kalau kita tak ada guru yang kita boleh bertanya, macam mana? Macam mana tu? Hak tu pun bahaya ya, bahaya sangat-sangat. Sebab ilmu ni, kita ni bila kita sampaikan ilmu yang salah dekat orang lain, itu akan menjadikan kita dah mewawarkan benda yang tak betul. Even kalau kata MC pun, dia suruh kongsi benda yang betul. Kita pun kalau kongsi benda yang tak betul dalam media sosial, bahaya ya. Jangan. Jangan sangat-sangat. Okey. Macam Cik Su kan. Cik Su apa projek yang Cik Su buat? Of course lah projek Cik Su ni banyak. Projek Cik Su ni banyak. Okey.
Okey, Cik Su just letak ni. Pasal apa Cik Su letak benda ni? Cik Su nak letak lah projek Cik Su kan. Sekejap. Kita tengah. Okey. Kenapa Cik Su cakap pasal projek ni? Sebab Cik Su akan nak kongsi dengan korang semua tentang testimoni untuk projek ni. Projek yang memang mungkin bagi orang yang tak nampak, tapi bagi Cik Su inilah projek yang Cik Su rasa bangga sangat. Sebab dia diusahakan oleh anak-anak istimewa Cik Su. Kejap Cik Su nak test benda ni, nak membesarkan bagi nampak ya. Okey. Jom kita layan dulu. Kita layan video ni. Kita layan sat. Okey, tadi kita layan video tu tadi. Sakna video tu tadi buat last minute. Jadi itulah dia ada lagi yang belakang-belakang tu kan, sepatutnya dia kena buang. Itulah kita kata bila kita buat kerja last minute tu, dia macam dia takkan perfect. Jadi itu je saya nak tunjuk dalam ni. Sebenarnya apa yang kita buat je. Bila tak kena, kita ubah. Sebab macam tadi video tadi dia depan cantik, belakang masih ada lagi yang kita tak potong. Jadi macam tu juga dalam kehidupan kita. Kita jangan tunggu sempurna baru kita nak buat apa-apa. Kan? Kita jangan tunggu sempurna baru kita nak buat apa-apa tindakan. Jadi sebab tu kita buat apa-apa, kita kena prepare daripada awal-awal. Jangan tunggu last minute baru nak buat. Okey. Jadi ini Cik Su nak tunjuk saja. Sebenarnya nak tunjuk kat korang. Kalau kata kita buat kerja tanpa kita check. Sebab tu dalam buku ni dia ada PDCA. Plan, do, check, action. Sebab kat sini lah bila kita dah plan. Oh cantik aku nak buat video macam ni. Plan, do. Betul kita buat. Buat tindakan. Tapi kita tak check. Kita ingatkan kita dah betul. Ingatkan dah betul dah ni. Video aku dah hebat. Kan, posting aku dah bagus, copywriting aku dah bagus. Kan, tak check. Lepas tu itu yang bila kita check, kita ambil action balik dengan apa yang kita dah buat tu. Take action balik. Oh tak boleh, setiap kali macam mana pun aku kena check juga. Kod lah aku belum cut. Kod lah aku bahasa aku salah ke. Kan, tulisan ke. Sebab Cik Su ni masalah tentang tulisan. Tulis dalam laju sebab apa? Handphone kita tulis tu betul, tapi ada setengah handphone kita kena check balik tentang setting. Bila kita tulis lain, dia akan jadi lain. Bila kita tekan je jarak tu, kita tekan space je, dia jadi lain ayat tu. Tapi kita tak check balik. Dia jadi macam tu. Jadi kena check pada handphone masing-masing. Check balik pada handphone masing-masing. Macam bila Cik Su kan habiskan dulu untuk tip tu sebelum Cik Su nak buka video tentang apa yang customer kita buatkan untuk kita. Kita nak macam tu. Kita tak nak kita yang tulis tentang testimoni pelanggan. Kalau kita boleh dapatkan pelanggan buat testimoni untuk kita, yang itu yang power. Yang tu yang power sangat-sangat. Kalau pelanggan boleh tuliskan testimoni untuk kita, itu yang deep. Okey, jadi macam kata hari ni, okey, macam hari ni orang kata apa, Cik Su kan buat salah satu adalah projek ranting rapuh. Ambil sayang ranting rapuh Cik Su. Lepas tu kita ada ni Cik Su kata. Kan yang Cik Su kata ni. Nampak ikan bilis hampa? Tak muhung. Ikan bilis saja nah. Ikan bilis mata biru yang kecil tu. Nampak. Tu. Cik Su nak tunjuk macam mana? Tu. Ikan bilis saja nah, ikan bilis. Kita nak tunjuk yang kita betul-betul pakai ikan bilis. Kita tak ada nak kata ni. Lepas tu kita ada kepek ranting rapuh. Ni. Yang ini yang kita kata keluaran. Sama kan dengan gambar kat atas. Model pun sama. Model pun sama. Ini projek anak-anak OKU. Projek anak-anak syurga. Sebab tu Cik Su kata, Cik Su nak sangat anda semua nampak. Kita kena ada perjuangan yang jelas. Kita kena target yang jelas. Okey? Kita kena ada target yang jelas. Macam ni. Jadi macam tadi Cik Su nak tunjuk sebab dekat sini. Kalau nampak kita tak payah buka video. Kalau buka video, dia jadi tak cantik. Okey, ini kenapa Cik Su nak sangat. Apa masalah, apa yang boleh selesai, apa yang Cik Su bantu para suri rumah selesai. Maksudnya kudapan ajaib ni pasti merealisasikan ibu yang risau kesihatan anak. Sebab kadang-kadang kudapan dekat luar sana
banyak yang ada pewarna, yang banyak yang ada orang kata apa? Perisa. Kan banyak sangat terlebih. Jadi kalau hari-hari anak kita makan, of course lah mak-mak ni risau. Membahayakan kesihatan anak. Nampak tak? Kudapan ajaib. Cikgu panggil kudapan ajaib. Sebab apa? Sebab dia ada jalan cerita. Dia bukan kudapan yang biasa-biasa. Ini kudapan luar biasa. Kudapan ajaib. Kerana apa? Sebab kudapan ajaib ni menggunakan bahan premium. Dan paling wing, kudapan ni diusahakan oleh anak-anak istimewa. Anak-anak OKU. Jadi anak-anak ni dia pasti gembira tau. Bangga dengan ibu mereka sebab berikan kudapan ajaib ni. Kerana bila korang bagi kat anak korang, korang boleh cerita kat mereka. Kudapan ni dihasilkan oleh siapa? Kenapa dia hasilkan kudapan ni? Sebab dia ada impian. Impian dia sangat besar you all. Impian dia nak nampak kawan-kawan dia juga ada peluang macam dia. Macam mana? Kalau dia berjaya, of course dia akan heret kawan-kawan dia untuk sama-sama berjaya macam dia. Nampak. Even walaupun dia seorang anak istimewa, okay you, tapi dia bangkit dikala orang lain tengah terduduk. Dikala orang lain ada yang ambil langkah bunuh diri lah, apalah sebagainya. Jadi jangan ingat kita sempurna ya, Allah dah bagi tulang 4 kerat, Allah bagi kita kesihatan yang baik. Kenapa kita nak bunuh diri? Sebenarnya tubuh badan kita ni lebih berharga. Bayangkan ada orang kata aku nak belilah telinga hang 10,000. Aku nak belilah tangan hang 20,000. Organ kita ni sangat bernilai. Tidak adalah orang derma organ. Jadi ambillah sesuatu iktibar ya daripada anak-anak ini. Bangkit wahai kawan-kawan, follower Al-Azad. Nampak itu yang Cik Su cakap. Cik Su nak sangat dia orang memberi inspirasi ke orang lain. Sebab tu Cik Su tak pernah berasa malu ya. Dan Cik Su tak pernah ajar untuk mereka malu. Okey. Cik Su nak tunjuk yang ni kat bawah. Letak kat tepi lah. Okey. Macam tu. Sebab kita nak bagi nampak kan. Bagi orang nampak. Boleh baca tak? Okey. Macam tu. Jadi Cik Su nak bagi anda semua nampak yang setiap kita ni ada kekurangan. Jadi kita jangan ambil kekurangan itu untuk padamkan impian kita. Kan jadi macam Kak Jamilah. Dia hari ni Cik Su tengok dia ada buat derma ya. Jadi siapa-siapa yang membeli dengan dia ada buat bagi infak kepada orang yang memerlukan. Macam tu juga produk yang Al-Azad ni. Produk Al-Azad pun kita akan asingkan sebahagian ya daripada pembelian anda. Kita akan memberi kepada mereka yang musibah. Macam kami fokus kepada musibah. Kalau musibah, semua orang yang betul waktu tu dia musibah. Bukan kata setiap masa tak, kita akan pilih lah. Sebab kita pun bukan ada duit banyak pun. Kalau orang beli banyaklah kita dapat. Sebab kita akan bergantung kepada berapa yang kita ada di tangan. Okey. Jadi cara-cara kita semua tak sama. Tapi Cik Su yakin kita semua nak yang terbaik untuk pelanggan kita. Kan? Jadi ini salah satu cara juga kita nak tingkatkan trust pelanggan kita kepada kita. Kan macam topik hari ni jualan sebenar ni. Jualan sebenar pula kepuasan pelanggan ni. Kepuasan pelanggan dengan jena pilihan tindakan ni memang sangat penting, okey? Jadi untuk kepuasan pelanggan, Cik Su ada satu video yang nak korang tengok. Bila pelanggan puas hati, kita akan dapat video-video macam ni. Cik Su tutup muka Cik Su tak apa. Cik Su nak bagi nampak muka pelanggan ni. Okey, jom kita tengok. Tolong tag kawan-kawan lah. Sayang Cik Su tag kawan-kawan. Kanan kiri putar jari kanan kiri kanan kiri kanan kiri putar jari. Tu dia. Nampak tak? Dia punya apa seronok. Dapat tu terus buat apa? TikTok. Kita nak macam tu. Bila dia dapat produk kita, dia rasa seronok. Untuk dia nak kongsi dengan orang lain. Kan? Jadi kita nak macam ni lah. Kita nak pelanggan kita rasa happy. Kalau boleh kita dapat video tu daripada dia sendiri. Itu lagi bagus.
Kalau kita dapat video yang customer tu buat untuk kita, itu yang lagi bagus. Sebab apa? Kalau kata kita yang tulis, boleh kita tulis. Tapi orang kata, yelah dia nak jual produk dia. Dia cakap lah produk dia bagus. Itu salah satu. Kepuasan pelanggan ni sangat penting. Jadi, kita kena tahu. Contoh, bila dalam bab kepuasan pelanggan ni, cikgu suka. Sebab kita kena tahu, selama aku berniaga ni, siapa yang selalu beli dengan aku? Siapa dia selalu beli? Memang of course orang beli sebab kita. Dan juga kita kena ingat, kalau produk kita tak bagus, kalau kita telekung kita tak berkualiti, kalau kita belacang kita tak sedap, kalau ikan bilis kita tak rangup, orang takkan repeat setiap bulan. Jadi dekat situ kita nak tanya pasal apa. Dia cakap apa, saya sukalah beli dengan sis sebab satu cepat. Cepatlah sis layan saya. Saya telefon orang lain lambat orang layan. Tunggu malam baru nak jawab telefon. Kita jangan. Sebab tu setengah tempat dia adakan operator khas untuk jawab soalan. Ataupun dia buat siap-siap soalan-soalan yang selalu customer tanya. Jadi tak nak customer tu tertunggu-tunggu. Ini salah satu tau. Macam mana kita nak beli hati pelanggan, nak beri kepuasan kepada pelanggan. Lepas tu bila pelanggan dah dapat produk kita, tanya, okey ke telekung ni, okey ikan bilis ni, rangup tak, betul tak rangup, lama tak bila nak dapat produk ni. Kalau kita guna sistem pos, kita nak tahu juga sebab lain kali kita boleh tahu bila berlaku pembelian pula, kita tak nak pelanggan tunggu lama. Kita akan cakap siap-siap, sis kalau sis beli ni kan, sis kena tunggu lebih kurang dalam seminggu baru barang sampai. Sebab sekarang ni kan PKP. Jadi barang nak keluar dari Langkawi pun dah 2 hari contoh. Ini maksudnya kita cerita dulu. Jadi pelanggan tu tahu dah. Dia dapat info daripada kita. Dia tak ada tunggu-tunggu. Kan jadi cara kita handle pelanggan, cara kita bercerita dengan pelanggan untuk melahirkan kepuasan pelanggan. Oh, Cik Su tak cerita habis lagi yang tip 5 tu. Itulah ramai yang tak tegur Cik Su. Okey, yang tip nombor 1 tadi modal diri. Tip nombor 2 adalah ilmu ya. Tip nombor 3 kita kena ada modal apa? Modal kemahiran sosial. Kita kena bersosial. Kita kena macam ni lah kita bersosial. Luangkan masa contoh 1 hari. Pagi saja contoh 30 minit ataupun hingga 1 jam. Untuk kita cari ilmu, untuk kita bersosial. Jawab mesej kawan, reply apa yang kawan-kawan kita post dalam grup. Kita nak orang tengok kita nak orang tu komen kita, tapi kita tak komen kawan tu balik. Macam mana orang tu nak bersama dengan kita. Jadi ingat modal sosial ni bukan untuk bersosial, jumpa sana bukan. Sekali-sekala kita juga kena berkomuniti. Kena tahu, kena alert apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita kena meet and greet dengan orang. Tapi kalau PKP ni janganlah pula Cik Su kata kena meet and greet. Mampu aku pula kena kan. Tidak. Maksudnya modal ini adalah modal yang kita cari secara maya. Boleh raikan kawan-kawan kita, bagi kata-kata posting positif dekat dia, bagi semangat dekat dia. Kan? Kita follow orang, baru orang follow kita. Kita nak orang follow kita, tapi kita tak nak follow orang. Kita nak orang bantu kita, tapi kita tak bantu orang. Macam mana? Asyik minta saja, tapi tak beri pun. Contoh ada orang tu asyik minta tolongan you je, tapi dia tak membantu you. You rasa macam mana? Macam tu juga dari segi posting, dari segi kita buat live kan. Kita nak orang tengok live kita nak orang komen posting kita juga kena melakukan benda yang sama kepada orang tu. Kepada orang yang kita nak minta pertolongan daripada dia. Asyik minta tolong dia, orang tu tolong. Tetapi macam mana cara kita appreciate, menghargai orang tu. Yang kata kita pun, kita rasa macam, ya Allah, dia follow I pun nak kena follow dia balik. Okay. Jadi kalau kata benda ni penting, tolong tag nama kawan-kawan anda. Tag nama kawan-kawan anda, kongsi untuk bagi ramai lagi tahu. Ini baru tip ya. Nanti Cik Su lupa, nanti Cik Su share dulu yang tip sebagai yang 5 modal ni penting. Kan yang modal diri, modal ilmu, modal sosial. Kita kena bersosial sebab free je. Hampa ambil lah ni kan, telco banyak buat promosi. Ada yang RM50, unlimited call, unlimited internet data. Jadi takkanlah satu hari, satu jam. Luangkan masa 1 jam, okey, untuk bersosial. Layan kawan, wala mesej dia, tengok apa terjadi dengan kawan kita, bagi kata-kata semangat. Itu modal sosial. Modal yang nombor 4 adalah modal kemahiran. Skill kita. Takkanlah kita hidup ni sampai tak tahu kita ni ada skill, ada kemahiran apa. Takkan dulu sebelum ni Cik Su adalah pelancong, industri pelancongan, buat pelancongan 20 tahun. Bila main PKP, dia tak boleh melancong. Nak meraung, nak melalak, nak buat apa. Tak boleh. Dia tak boleh. Bukan hang seorang tak boleh buat pergi melancong. Semua orang tak boleh pergi melancong. Jadi takkan nak meraung, tapi takkan nak bersedih.
Jadi dengan cara macam mana? Cari balik apa skill yang aku ada. Oh, aku ni suka berkongsi, suka mengajar. Jadi Cik Su, selain daripada Cik Su jual ikan bilis kan. Ambil ikan bilis yang selain jual ikan bilis, ranting rapuh kan. Apa orang kata apa? Ikan ni hampa tengok ikan bilis saja tak murung. Tu ikan bilis saja, Ini kita pakai ikan bilis mata biru yang kecil. Yang halus. Kita tengok. Lepas tu selain daripada jual ikan bilis. Jual ikan bilis kan. Ikan bilis kita yang berkualiti. Cik Su tahu, Cik Su suka bersembang, suka bercakap. Kenapa kita tak kongsi pengalaman kita dengan kawan-kawan kita? Ini adalah modal skill, pengalaman. Kemahiran kita kena guna. Macam Assalamualaikum Mirul Langkawi. Macam Mirul. Mirul sebelum ni you ada knowledge tentang Dobi. Dia kerja Dobi dah lama. Lepas tu you balik duduk kat kampung, you bantu NGO, bantu penduduk kampung. Waktu yang sama you berniaga chicken chop. Kan? Jadi kita buat apa yang kita pakar. Kita buat apa yang kita boleh. Guna kepakaran tu lah. Kan benda ni tak boleh kita buat kod tu. Assalamualaikum Kak Rohani. Hai. Owner daging deng-deng ya. Deng-deng. Kat Slim Liver tu dia yang paling meletup. Tak ada orang yang meletup. Dia tengah duk naikkan packaging dia lagi menarik. InsyaAllah orang Langkawi kena tunggulah untuk dapatkan daging deng-deng dia. Sebab dia kena nak test tengok tahan lama mana kan. Jadi itu Cik Su kata. Kat sini kita perlu ada modal. Mengarut yang tak ada modal. Modal yang pertama adalah modal diri kita tu paling penting. Yang last kali nombor 5 adalah modal kewangan. Kan. Of course, benda yang free ni dia ada limited dia. Dia bukan semua kita dapat benda tu secara percuma. Ilmu pun ada ilmu yang berbayar, ada ilmu yang free. Jadi kita ingin mendalami ilmu-ilmu tu, dia ada kelas-kelas mendalam yang you all kena bayar. Mungkin RM10 kan PJJ lah ni kan macam-macam PJJ kan. RM10, RM20, RM50. Ada yang dia buat PJJ 100. Jadi dia akan guide you seumur hidup. Maksudnya you boleh masuk dalam dia punya FB tu seumur hidup. Jadi itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kita kena faham betul-betul. Kita jangan sekali kita menyalahgunakan kita punya orang kata apa kewangan kita juga sebenarnya. Kan. Jadi kalau kita buat dengan betul-betul, insya-Allah Cik Tim dapat banyak ilmu dari perkongsian Cik Su, insya-Allah akan improve lagi. Terima kasih Cik Tim. Sebab tu 5 modal ni sangat penting. Modal diri. Kak Tim dah ada modal diri tu. Kak Tim dah ada kepakaran. Kak Tim cuma naikkan lagi je. Kan. Lepas tu modal ilmu. Kak Tim tengah mencari. Tambah lagi. Kak Tim dah ada ilmu. Kak Tim lagi banyak ilmu. Pengalaman Kak Tim. Kan. Okey, nombor 3. Modal sosial. Kak Tim tengah bersosial lah. Kak Tim dah pandai buat TikTok slow. Semua slowly kita buat. InsyaAllah. Sebab tu kita kata kita kena ada satu modal yang memang kita tahu. Kita kena, aku ada 5 modal ni, aku dah boleh grow. Kan? Sebab apa Cik Su letak modal kewangan tu last sekali? Nanti Cik Su cerita. Jadi nombor 3, kita dah ada tadi modal diri, modal ilmu, modal sosial. Kita ada modal skill, kemahiran. Bila kita ada kemahiran, kita dah ada modal ilmu tadi kan, ada modal diri, ada modal sosial. Kita guna dulu benda-benda 4 benda ni untuk generate income. Bila dah ada duit, kita melaburlah lagi untuk kewangan. Nak buat ads ke, nak buat banting bagi cantik, nak buat itu, nak buat ini. Dia related 5 tips ni. Penting sangat. Waalaikumsalam Kak Mas Tura, orang Tuba. Terima kasih Kak Mas. Cik Su sayang dengan Kak Mas. Selalu follow Cik Su. Tak kisahlah dalam mana. Lampage ke personal ke. Kak Mas akan komen. Terima kasih daripada pelanggan ya. Sekarang Kak Mas dah pakai 9 tong ataupun masuk ke 10 tong ya. Kita punya ini je pencuci. Jadi Kak Mas terima kasih banyak-banyak support. Inilah pelanggan yang saya kata. Kak Mas boleh kongsi sikit tak Kak Mas kalau sudi macam mana bagus ke bagus. Baik bagus ke bagus produk yang produk yang Al-Azad ni. Bagus ke bagus Kak Mas. Kak Mas sebab kalau Cik Su cakap dia kata iyalah dia nak jual produk dia. Kak Mas tolong Kak Mas sebab Kak Mas dah bersama dengan Cik Su kan. Jadi Cik Su minta Kak Mas tolong type bagus ke bagus produk Al-Azad ni, bagus ke bagus. Kan. Jadi inilah bab kita. Bab 10 kepuasan pelanggan. Ni semalam sebab semalam tak ada buat live kan, jadi dirindu. Kan. Jadi bab 9, bab 10 ni memang sangat penting untuk kita. Bagi Cik Su, kepuasan pelanggan ni kita kena ambil negatif dan positif. Yang negatif Cik Su pernah terima, dia kata apa? Cik Su, boleh tak buat pedas sikit? Tak pedas lah. Dia kata, Maruku ni
Ranting rapung ni dia kata tak pedas lah. Boleh tak pedaskan? Okey, jadi kita tahu dah, ada pelanggan yang dia suka perisa pedas. Kita boleh variasikan. Tapi kita buat memang more standard lah kalau kata under request. Bagus ke bagus? Bagus ke bagus? Jadi Kak Mas, produk-produk Al-Azhar tu okey ke okey? Kan? Jadi Kak Mas boleh kongsi dekat sini. Jadi itu Kak Cik Su nak cakap, kepuasan pelanggan tu sangat penting. Kepuasan pelanggan tu sangat penting. Jadi Cik Su memang hari-hari Cik Su nak tunjuk juga video ni supaya anda semua alert. Video ni memang Cik Su suka. Sebab Cik Su yakin hari-hari akan ada orang baru bersama dengan kita. Jadi Cik Su rasa Cik Su kena kongsi dengan anda semua video ni. Sebab video ni bagi Cik Su memang sangat hebat. Sebab kita ni selalu kata kita ni macam tu macam ni. Sedap ranting rapor. Terima kasih Kak Rohani. Aizat dah sihat ke? Dah keluar wad ke? Ya Kak. Keluar semalam petang. Tapi kita akan balik jumpa pakar setiap 1 minggu. Untuk nak cek balik sebab dia dapat ubat baru ya. Dia tambah ubat baru. Jadi dia orang tengok ubat tu sebab ubat tu ada kesan sikit. Jadi memang dipantau lah oleh pihak hospital. Tapi Aizat tak pernah jatuh semangat. Ni balik pun semangat ni. Nak tunggu order daripada anti-anti ni. Sangat okey sangat. Nampak tu Kak Mas cakap okey sangat-sangat. Itulah kita kena dengar sendiri daripada pelanggan. Pelanggan yang cakap itu yang betul. Thank you atas perkongsian. Thank you Kak Rohani. Nampak tu sedap ranting rapor. Itulah ranting rapor ni bukan Cik Su yang buat ya Kak Rohani. Aizat dengan Alia yang buat. Itu yang Cik Su nak cakap kat sini. Kita jangan orang kata apa? Jangan putus asa. Even anak-anak yang istimewa pun bangkit di kala PKP. Kenapa kita nak rasa down diri? Jangan. Okey, jom. Yang ini layan ya. Cik Su nak anda dapat inspirasi daripada video ini. Kan, terima kasih. Sebab apa? Kita rasa kita ni dah rendah. Orang yang dulu duduk kat atas langit kan, yang jadi pilot pun jual tepi jalan. Orang yang apa-apa kita dulu kena berubah. Modal diri. Dengar ni. Pasal apa Cik Su marah sangat ni? Pasal modal-modal ni. Dengar. Hilang pekerjaan. Pilot berpengalaman menjual burger. Orang tak datang kedai makan. Buat online marketing. Hantar ke rumah customer. Travel agency business down. Bank pula tak extend loan. Tukar business plan. Jual kambing perak. Van sekolah tak beroperasi. Jadi kurier pos laju. Life is a matter of choices. And every choice you make makes you. Bangun awal atau lambat, you choose. Nak kemas rumah atau biar bersepah, you choose. Terus menganggur atau cari jalan penyelesaian, you choose. You choose the life you want to live. Tindakan masih slow, berfikir banyak sangat sebelum bertindak. Anda kalah kepada syaitan yang tidak pernah mengalah. Masih meremehkan solat tahajud dan solat subuh. Jika boleh struggle bangun 4 pagi untuk first flight 7 pagi di KLIA, kita nak jawab apa depan Allah? Masih malas bersenam. Jangan menyesal jika penyakit bertimpa-timpa. Masih marah-marah memukul isteri dan anak-anak. Jangan menyesal jika anak-anak kurang ajar bila mereka membesar. Masih belum berhenti merokok. Jangan menyesal bila Allah tarik nyawa. Kita masih langsung tidak mencuba untuk berhenti. Masih malas baca Quran. Jangan menyesal hidup terhina. Masih malas belajar ilmu. Anda perlu kuat untuk menanggung sakitnya jahil. Semua amal kebaikan memerlukan kesungguhan menangani kegagalan demi kegagalan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Siapakah orang yang gagal? Orang yang gagal ialah yang tidak pernah mencuba. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya ialah yang tidak pernah berputus asa. Jangan tunggu 1 Januari. Jangan tunggu 1 Muharram. Jangan tunggu ada mood. The time is now to change yourself. Selepas anda melihat video ini, rancang satu perkara mudah yang mampu anda buat. Lap kipas, kemas meja, mop lantai, baca buku, learn new things. Lepas plan, terus buat. Jangan tangguh. Ada halangan, guna kreativiti. Lepas Dengar tu. Jangan tangguh. Bila kita nak buat sesuatu, terus buat. Jangan tangguh. Lepas satu kerja, akan datang kekuatan ajaib untuk terus kerja yang lain. Jadi bila kita berjaya, kita biasa duduk di tempat yang lama, kita rasa tak boleh. Kenapa orang lain boleh? Daripada dia duduk terbang ke atas, jadi pilot, tiba-tiba kenapa dia boleh ubah? Kita ni yang duduk kat bawah ni pun tak nak ubah. Orang yang duduk kat langit tu pun kayangan tu pun jatuh ke bawah, dia bangkit. Kita ni yang duduk kat bawah, kat tanah ni pun kita tak nak bangkit. Bangkit wahai usahawan, bangkit follower Cik Al-Azhar, bangkit follower Cik Su. Betul Kak Tim, video ni bagus untuk buka minda kita, untuk kita bangun dan cari peluang baru. Dalam video ni pun dah tulis. Orang yang berjaya adalah orang yang tak pernah putus asa. Dia buat yang tu tak jadi, dia buat yang ni tak jadi. Lantaklah. Itulah pengalaman dia. Itulah kita kata
orang kata kaya dengan pengalaman yang kalau dia ada lagi masalah macam tu, dia dah tahu dah macam mana dia nak hadapi. Tetapi kalau orang yang tak pernah hadapi masalah, dia dapat masalah, itu yang nak bunuh diri lah, macam-macam. Sebab dia tak Journey of success. orang kata apa? Apa dia yang The journey of success. the journey of success. Suami Cik Su kata, the journey of success. Jadi kita ni kena bangkit untuk kita cari jalan-jalan baru. Cari kawan-kawan baru. Kalau sebelum ni kawan-kawan kita tu semua jenis sama pattern macam kita, bukan kita tinggalkan mereka. Cuma kita cari circle-circle yang baru pula. Dan bila kita dah start faham, tarik kawan kita. Jadi macam kita. Jangan kita berjaya seorang-seorang. Berdosa ya berjaya seorang-seorang. Memang kalau kita berjalan seorang-seorang, kita buat bisnes seorang-seorang, kita cepat gerak, kita tak ada fikir orang tu, tak ada fikir orang ni, kita terus je. Yes, kita boleh berjaya tapi ambil masa you all. Tapi kalau you all berjaya, you all nak buat legacy, nak buat benda yang besar, kena ada team, kena ada kawan, kena ada circle. Itu baru boleh kita grow lagi mendalam. Itu sangat penting. Sebab tu Cik Su sayang, suka sangat dengan video ni. Cik Su akan kongsi nanti balik video ni. Sebab apa? Sebab memang sangat hebat. Coach Rizan pun hebat. Dia boleh kongsi ilmu digital marketing dan tip. InsyaAllah, terima kasih Kak Tim. Sebab tu kita kata, kita saling melengkap. Kalau macam siapa yang kenal Cik Su dengan suami, tahu sangat-sangat. Macam suami Cik Su tak banyak bercakap. Cik Su ni popek. Cik Su ni macam Kak Tim. Kalau tak kadang-kadang cakap sampai tak ada titik nota. Sebab tu Cik Su pun kena tengok jam. Sebab tu Cik Su suka buat live, kena tengok jam. Sebab kadang-kadang kita takut bercerita ulang benda yang sama. Kan Cik Su sendiri pun kena sentiasa belajar. Ilmu ni hari-hari dia akan berubah. Teknologi hari-hari dia berubah. Jadi macam Rizal, kalau siapa kenal, dia tak banyak bercakap, tetapi dia jenis suka benda yang buat benda-benda yang macam Cik Su tak ada masa. Nak buat benda-benda ni ambil masa. Cik Su cakap jujur tak dan. Kadang-kadang Cik Su dengan dia pun tak nak sembang. Dia nak buat waktu. Ada kawan-kawan minta tolong buat ini, buat itu kan. Sebab nak buat benda ni, dia kena mata. Kita pakai handphone. Benda tu kecil. Nak ubah salah satu tulisan tu ambil masa. Tu kadang-kadang kita nak kawan-kawan tu faham. Sebab nak buat edit ni, kadang-kadang orang tu ambil masa 2-3 hari. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak dapat nak puaskan hati semua orang. Sebab kadang-kadang kita pun ada kerja hakiki kita. Kan, jadi Alhamdulillah. Tu Cik Su bersyukur dan hari ni thank you pada team circle yang join live Cik Su. Nampak ni, lepas makan ni, suami hantar ni. Suami hantar nasi. Tengok, sayang Mini punya pasal kan. Jadi itu Cik Su kata, orang-orang yang terkesan teruk dengan COVID ni pun bangkit. Cik Su pun terkesan bangkit. Kak Tim pun dah bangkit. Alhamdulillah. Kak Jamilah pun dah bangkit. Ramai yang dah bangkit dalam ni. Tolong bangkit. Sebab apa? Sebab kita ada satu panduan je sekarang ni. Panduan ini. Macam Cik Su kata, Cik Su tak nak cakap banyak sebab nanti pukul 11, Kak Z akan bercakap. Lepas tu Datuk Suhaili Yusof akan bercakap. Lepas tu kita ada Kak Tim bercakap 12.30. Lepas tu kita ada Chef Khairul pula bercakap. InsyaAllah ramai lagi tim-tim daripada circle juga akan berkongsi. Cik Tim pun guna handphone kecil tak nampak. Ya, bila kita nak buat editing Kak Tim, pakai handphone ni, mata tu kadang-kadang duduk macam tu. Nak belek kan. Nak kena tengok, takut salah. Sebab kadang-kadang ayat-ayat yang kita nak letak tu kecil. Kan jadi ambil masa. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan adakan sesi-sesi perkongsian ilmu lagi. Kan. Jadi itu yang Cik Su nak. Kita ada lagi 10 minit ya untuk kita nak cukupkan 1 jam. Cik Tim pun sedang masak untuk mak sambil tengok live Cik Su. Alhamdulillah, terima kasih Kak Tim. Inilah semangat ya. Semangat. Cik Su appreciate sangat. Terima kasih kepada semua yang join ya. Sesi Cik Su hari ni. Kita ada masa 10 minit untuk bersama. Kalau siapa yang ada soalan boleh bertanya. Kan. Sebab apa? Inilah ruang. Sebenarnya Cik Su nak kawan-kawan join live Cik Su. Kalau hari ni Cik Su kongsi bab kepuasan pelanggan dan juga journal ni. Tanya tentang bab ni. Jadi korang lebih faham. Jadi kalau korang tak gunakan channel ni untuk two way, ni kira macam two way jugalah. Cuma kita tak boleh bersentuh je. Tapi kalau korang tanya, Cik Su terus jawab. Benda tu spontan juga. Macam kita pergi kelas. Tapi kalau korang setakat dengar ataupun buka, lepas tu tak nampak apa Cik Su nak sampaikan, nothing. Sebab korang dah buang masa Cik Su sebenarnya. Cik Su cakap jujur.
Sebab Cik Su nak kita ni sama saling dapat. Cik Su nak orang yang dengar Cik Su ni, dia pun dapat, dia faham. Nak tanya one by one, kita pun tak berapa ada masa. Betul. Bila nak tanya one by one, Cik Su banyak kadang-kadang ada yang mesej Cik Su. Cik Su tak sempat nak layan. Cik Su cakap jujur. Jadi Cik Su minta maaf sangat-sangat kat sini. Siapa yang mesej personal tu, kadang-kadang Cik Su tak terlayan. Sebab Cik Su banyak kerja yang Cik Su nak kena siapkan. Macam hari ni, petang ni Cik Su ada, sekejap lagi Cik Su ada meeting dengan SME Bank. Kadang-kadang orang tak tahu kita tengah ada meeting. Orang tak tahu apa yang kita sedang buat. Jadi orang yang kata free. Kan, dia bukannya buka kedai. Dia tak tahu. Kita banyak sangat kelas-kelas online yang Cik Su attend. Cik Su banyak kelas yang Cik Su ambil. Kelas berbayar, kelas free. Banyak yang Cik Su ambil. Jadi sekarang ni Cik Su berkalut dengan kelas. So hari tu Cik Su tertinggal kelas dah 3 hari. Jadi Cik Su banyak sangat kelas yang Cik Su kena attend. Untuk kita nak naikkan kita punya stamina kita. Cik Su pun nak kena cari circle-circle yang lagi advance. Yang lagi boleh bawa Cik Su untuk sama-sama yang Cik Su boleh tarik tim-tim Cik Su nanti. Jadi Cik Su doakan semoga anda semua dapat something dalam perkongsian Cik Su pagi ni. Tak dapat banyak, dapat sikit pun okey. Dan apply terus, buat terus. Sebab apa? Kita kena bertindak. Mungkin lepas ni kita try, aku dah lama nak lak hipah, tak lak lagi. Terus tindak, terus buat. Kan naikkan semangat diri kita. Okey? Jadi untuk hari ni bab 10 kepuasan pelanggan, baik negatif, baik positif, ambil dan cek balik pasal apa pelanggan ni tak puas hati dengan aku, pasal apa pelanggan ni puas hati dengan aku, apa tindakan yang betul dan tak betul kita dah ambil. Lepas tu yang journal tindakan ni adalah yang bab 11 ni adalah kita kena record balik apa yang dah kita lakukan daripada bab 1 sampai 10 ni dan apa yang kita nak rancang nak buat untuk next pula. Itulah journal. Journal ni adalah tindakan kita yang akan datang. Plan kita, perancangan kita, apa yang kita nak. Okey. Jadi itulah Cik Su nak anda semua memahami tentang journal ni memang sangat penting juga. Sebab journal ni adalah tali pengukur kita. Kan, pengukur kita. Journal ni kita akan buat macam ikut tahun pun boleh ni. Macam bab 11 ni kan. Journal tindakan. Journal tindakan. Okey. Tahun pertama, dia dah bagi siap-siap bulan 1 sampai bulan 12. Maksudnya siapa yang ada buku boleh buka muka surat 140. 140 ni dia akan kita dah ada plan. Bulan 1 ni aku rasa nak tukar packaging. Okey, bulan 2 aku nak buat nak beli mesin. Contoh, itu kita perancangan journal kita, apa kita plan untuk bisnes kita grow lagi. Kepuasan pelanggan. Yes. Kepuasan pelanggan penting. Macam Kak Tim Cik Su bagi contoh sebab kita ada masa Kak Tim yang rajin sangat type dengan Cik Su. Hari ni Cik Su sayang Kak Tim. Sayang sangat-sangat. Jadi korang yang nak dapatkan telekung boleh dapatkan daripada Kak Tim. Sebab Kak Tim dia bukan saja menjual telekung sebenarnya. Itu asbab saja, asbab. Tetapi Kak Tim nak kita ni menghadap Allah dengan rasa tenang, rasa selesa. Penting selesa. Kalau kita duk asyik pakai telekung, kita rasa rimah kan kat sini kan. Kalau tali duk melekat, telinga rasa bergaung-gaung tu, Kak Tim dah bantu selesaikan masalah pelanggan. Lepas tu, paling penting Kak Tim nak mengajak kita untuk mengeratkan silaturahim dengan orang-orang yang kita sayang. Contoh, dah lama dah rasa macam jauh dengan ibu bapa kita. Hadiahkan, belikan untuk ibu bapa kita. Kalau yang suami-suami ni nak bahagikan isteri dia, belikanlah. Abang, belikan untuk saya bang. Kak Tim, komisen kat Cik Su minta tolong Rizal tolong belikan. Yang, boleh tak ni? Boleh. Dengar tu. Rumah. Dengar tu. Kak Tim, hantar kat rumah. Rizal kata. Tu. Kan. Bila bayar? Bila bayar? Awak bayar. Amboi. Dengar. Jadi, untuk para suami yang nak surprisekan isteri, yang nak bahagikan isteri, kadang-kadang tak payahlah sempena apa-apa. Nak bagi telekung kat isteri ni. Isteri tu semayang hari-hari. Kan? Jadi, apa ni... Dobby dah down. So Cik Tim beralih kepada bisnes telekung. Bagus Kak Tim. Sebab Kak Tim bertindak. Dah tak boleh. Takkan kita nak teruskan. Terus. Bukan kita suruh tutup. Tetapi kita still operation. Sebab apa? Mesin-mesin kita kalau tak jalan langsung tak boleh. Betul kan Kak Tim? Jadi kita still buat. Tapi kita fokus kepada satu benda yang memang orang still pakai. Orang still guna. Macam Dobby. Orang mungkin dah fikir aku duduk kat rumah tak buat kerja apa. Aku je lah basuh sendiri. Kan? Tetapi kalau telekung ni, dia takkan nak pijak telekung sendiri. Dia still nak membeli. Bayangkan rakyat Malaysia ni banyak mana Kak Tim. Barang Kak Tim boleh post. Jangan risau. Setakat 1 hari 23 tekung, Cik Su doakan Kak Tim capai. Cik Su akan, kita tak ada masa nak jumpa. InsyaAllah Kak Tim, kita jumpa sekali. Cik Su nak bagi menjelaskan lagi magic number Kak Tim. Dan macam mana Kak Tim boleh dapat benda ni. Mudah sangat Kak Tim sebenarnya. Macam Cik Su tengah tunggu juga macam Cik Su makanan untuk Alia dengan Aizat.
Cik Su ada dah perancangan untuk mereka. Dan mungkin Kak Tim pun boleh bantu anak-anak ni juga. Beli telekong free dapat kata apa? Ranting rapuh saiz macam ni. Nampak ke nampak kita boleh JV sebenarnya. Kan? Nampak sesuatu tak kawan-kawan? Kawan-kawan mungkin you all ada produk lain. And then you all boleh JV dengan kawan korang. Okey, kalau korang beli hot ni, korang akan dapat harga ni dengan special harga. Nampak ke nampak? Maksudnya kita boleh JV kat tim. Kempen. Kita buat kempen. Kempen Semarak Kasih bersama dengan Tim Jerung. Cik sudah nampak satu kempen yang tim-tim Jerung ni, kita jual produk tu dalam bentuk combo. Ada produk Cik Tim, contoh ada produk Al-Azad, ada produk ada produk Montel, ada produk Kak Jamila, ada produk Emma, ada produk kawan-kawan kita yang mana dalam tim Jerung. Bagus ke bagus? Kita fikir kempen yang kita saling JV, kita boleh bantu satu sama lain. Itu yang kita nampak. Yang kita nampak dekat sini, salah satu langkah. Kita akan cek balik, kawan ni bisnes apa, kawan ni apa, kawan ni apa. Kita akan pilih salah satu produk dia yang kita boleh post. Dan kita sama-sama share, war-warkan. Bila kita buat sama-sama buat live, kita sama-sama war-warkan lah. Ini combo Tim Jerung. Combo ini bertujuan apa-apa. Best ke best. Lepas tu dalam combo ni, kita kena fikir siap-siap. Kita akan asingkan berapa ringgit untuk tabung. Kak Mila dah dapat Magic and Chocolate Gamat terbaik. Alhamdulillah. Kempen Ogos. Join set combo. Yes. Dengan Al-Azad. Betul Kak Tim. Sebenarnya banyak lagi. Cuma tim kita ni tak ada masa lagi untuk kita duduk sit down. Cik Su nak nanti kita ni duduk sit down, fikir betul-betul produk mana yang kita boleh post. Macam Kak Jamila. Kak Mila dah ada coklat. Kan Kak Mila boleh fokus kat coklat. Macam Kak Z, dia produk kecantikan ni macam agak ni. Jadi mungkin Kak Z dia boleh ambil bahagian gamat. Minyak gamat ke apa kan. Contoh. Macam chef dia ada satu buku kiraan dia. Kan. Jadi kita tengok, kita buat gabungan. Macam Imah dia apa. Jadi sekarang ni tim Jerung pun kena aktif dalam grup tim Jerung juga. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat nak masuk tim Jerung, tolong please hubungi tim-tim kita yang dalam ni. Boleh hubungi Kak Jamila, Kak Fatimah, Chef Khairul, Ima, Kak Nozi, semua boleh. Boleh berhubung dengan tim-tim Jerung Cik Su ni. Sebab apa Cik Su nak dia orang pun boleh bantu korang macam Cik Su bantulah ini. Sebab penting ya. Jadi bagi Cik Su, kita kena saling membantu. Cik Su ada lagi 2 minit. Nampak ke nampak? Kita jangan lepasi masa. Kita biarlah orang tu baru nak masuk pun. Kalau cukup masa kita kena berhenti. Macam drama pun. Dia pun kalau drama pun, kalau kata dia dah habis masa dia tak boleh nak extend. Sebab kita kena ingat slot kita tu sangat berharga. Masa kita sangat berharga. Kita kan jadi seorang usahawan yang syak pada masa. Dia kata, tak apalah, dia nak aku masuk last sekali lagi pun, dia layan aku. Jangan. Kita jangan anggap buat macam tu. Kita kena stop. Kalau cukup sejam, berhenti. Cukup sejam, berhenti. Sebab apa? Dia tahu dah esok aku nak kena ikut ni. Sebab kalau tidak, nanti pukul 1 tepat dia dah berhenti. Saat lagi pukul 1:30 dia dah berhenti. Kita kena biar bagi pelanggan tu rasa hebat. Kalau dia nak tahu lebih lanjut, kalau benda tu penting, dia akan hubungi kita. Pasal apa? Aku nak tahu lah kat tim ni dia offer apa ni. Dia akan hubungi kita. Kalau kita layan dia macam tu, dia tak nampak kita ni firm. Kita ni straight. Macam tu. Hari tu nak bagi link yang orang baru nak masuk. Boleh. Nanti Su akan buat live macam mana nak share link ni bang. Nanti tolong buat live nak share link. Bila kita buat live ni, dia orang nak share link ni dekat kawan-kawan macam mana. Boleh. Kita akan buat dalam bentuk video dan minta tolong ya subscribe Al-Azad channel. Sebab kita akan tunjuk tip-tip dalam tu. Jadi bagi orang ramai nampak. Kalau kata contoh, kawan-kawan dalam ada soalan, tolong bubuh dalam grup. Sebab kadang-kadang soalan kita ni bukan untuk kita saja, untuk online. Okey, takat ni dulu dah cukup masa Cik Su. Minta maaf banyak-banyak. Kita sambung lagi dalam grup Jerung. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri Cik Su sendiri. Semoga hari ni dapat manfaat untuk tip kita hari ni bab 10 dan 11. Okey. Takat ni dulu sharing Cik Su. Okey. Takat ni dulu sharing Cik Su untuk hari ini. Cik Su akhiri dengan ucapan terima kasih. Okey. Dan lagi satu ni, jangan malu buat live. Okey. Jadi bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Ada muka kurung dalam tu. Berapa hari yang kena ngurung? 2 hari.